Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad, Menteri Wilayah Persekutuan dan Isteri, Yang berhormat Datuk Dr. Saharuddin bin Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, pegawai-pegawai daripada jabatan-jabatan kerajaan dan juga daripada wilayah-wilayah, khususnya tuan-tuan dan puan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucap banyak terima kasih kepada pihak Kemenlu yang telah sudi ikut saya untuk melancarkan satu kempen untuk menjadikan negara kita ini negara taman terindah. Ini adalah satu cita-cita yang besar, tetapi dengan kerjasama semua pihak, saya yakin kita akan dapat menjadikan negara kita ini negara taman terindah. Tuan-tuan, kita sesungguhnya bernasib baik dan perlu bersyukur kerana di negara kita ini pohon-pohon tumbuh dengan begitu mudah sekali. Saya masih ingat Putrajaya ini, di waktu dia mula pembinaannya, semua pohon-pohon kelapa sawit ditebang hingga tanah yang bersang-bersang saja. Ada bangunan, tidak ada pokok, tak ada apapun. Nampak semuanya merah tanah saja. Tetapi hari ini, hampir 20 tahun selepas kita memulakan pembangunan Putrajaya ini, di mana kita lihat terdapat pohon-pohon dan pokok-pokok serta bunga-bungaan di seluruh Putrajaya. Putrajaya sudah menjadi sebuah kawasan hijau dengan pohon-pohon yang tinggi yang seolah-olah telah berada di sini selama-lamanya. Walaupun kita cuma menanam pokok-pokok ini cuma 20 tahun, kita bernasib baik kerana di negara kita pokok-pokok boleh tumbuh dengan mudah. Kita tahu ada negara-negara yang gersang, yang penuh dengan pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Bagi mereka untuk mengindahkan kawasan mereka adalah perkara yang amat sukar dilakukan. Tetapi kita bernasib baik, di mana saja kita tanam pokok, pokok itu tumbuh dengan baik dalam sekelip mata saja. Demikianlah cepatnya pertumbuhan pokok-pokok ini, sehingga Putrajaya ini umpamanya sudah jadi kawasan yang betul-betul hijau. Itu adalah tumbuh-tumbuhan. Tetapi kita juga berpeluang untuk mengatur, menyusun tanaman-tanaman ini supaya dianya menjadi lebih indah. Kita boleh mengadakan landscape di negara kita dengan menentukan supaya pemandangan kita menjadi lebih tertarik dengan keadaan yang cantik di sekeliling kita. Untuk ini kita perlulah berusaha merangka bagaimana menanam pokok supaya dia menjadi lebih cantik daripada pokok yang tumbuh secara bersendirian. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kadang-kadang di Malaysia ini mahir dengan ladang-ladang getah dan kelapa sawit. Ladang getah dan kelapa sawit ini ditanam begitu supaya mudah untuk menjalankan kerja. Pokok-pokok ini ditanam sendiri dan tidak ada, apabila kita cuba tiru tumbuhan dalam hutan pun
kita tanam pokok-pokok berderet seolah-olah ianya satu estate. Tetapi kalau kita buat demikian, maka pandangan tidaklah menjadi cantik kerana itu bukan hutan, itu adalah plantation. Sebab itu apabila kita menanam pokok, hendaklah diadakan planning supaya dianya lebih teratur. Kalau sebagai hutan, istilah bercampur-campur tanpa mengadakan deretan pokok-pokok. Sebaliknya, kalau kita menanam pokok di tepi jalan, saya harap kita tanam satu jenis saja di kiri dan di kanan jalan dengan jarak yang tetap sama sepanjang jalan, dan ini memberi gambaran yang elok bagi jalan itu. Di masa yang sama kita boleh selang-seli dengan pokok-pokok bunga yang sama jenisnya, supaya apabila kita lalu di jalan-jalan ini, maka kita akan dapat keadaan sekeliling amat menarik dan cantik. Selain daripada menanam pokok, kita juga perlu tentukan pembangunan juga menepati kehendak kita supaya pembangunan ini menyumbang kepada kecantikan bandar-bandar kita. Kita dapati kadang-kadang bangunan-bangunan yang didirikan itu tidak teratur dan tidak sama jenisnya. Sebaliknya, kita dapati pula ada artis-artis yang begitu cekap untuk melukis bermacam-macam di dinding supaya nampak seperti hutan. Sebaliknya, kalau kita nak lukis di dinding pun boleh kita lukis dengan cara yang cukup baik supaya dia lebih menarik dan perhatian kita sebagai satu kawasan yang cantik. Ini semua memerlukan planning. Kita perlu tentukan bandar-bandar kita dibangun mengikut satu plan yang indah, dan kita pilih pokok-pokok yang akan kita tanam adalah pokok-pokok yang memang pun menarik. Saya berpendapat bahawa ada kesannya, ada kecantikannya jika kawasan-kawasan tertentu dibiarkan lapang supaya dapat kita menanam pokok di situ dan tidak tinggal begitu saja. Dengan cara ini, maka bandar kita akan menjadi lebih tersusun dan lebih cantik, dan ini akan menyumbang kepada keinginan kita untuk menjadikan Malaysia ini negara taman yang terindah. Semua pihak perlu memainkan peranan. Daripada mula lagi, mereka yang membuat planning untuk satu-satu bandar baru, mestilah ambil kira kecantikan bandar itu. Selain daripada membuat planning tentang bandar, mereka juga perlu memberi tumpuan pada kecantikan pohon yang perlu ditanam di sepanjang jalan dan mengadakan kawasan lapang parks yang memberi tempat bagi penduduk dapat rehat pada penghujung minggu, dan kita dapat mengadakan piknik dan sebagainya. Inilah yang diperlukan untuk menjadikan negara kita ini negara taman terindah. Kita amat bersyukur kerana apa juga tanaman yang kita tanam di Malaysia ini akan tumbuh dengan begitu pesatnya. Sebab itu kita perlu mengambil peluang daripada alam sekitar ini supaya kita dapat mengindahkan lagi negara kita Malaysia. Saya mengamalkan usaha yang dibuat oleh Kementerian Wilayah dan
mereka yang mentadbir wilayah-wilayah untuk mengadakan kawasan yang lebih cantik dan menarik. Ini boleh dilakukan oleh kita bukan dengan kerana perbelanjaan wang yang banyak, tetapi melalui idea yang banyak. Kita tak perlulah mengadakan grafiti, menconteng dinding rumah dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah cara mereka menunjuk kebolehan mereka sebagai artis. Sebenarnya mereka memotor dan memburukkan imej negara kita apabila mereka menconteng gambar-gambar yang tidak semua di dinding-dinding rumah dan juga di pagar-pagar. Kita perlu pagar kita di sepanjang masa menjadi bersih dan dijaga dengan baik supaya dianya tidak begitu kotor kerana sudah lama terjerat kepada iklim. Ini bermakna bahawa di Malaysia ini satu bajet untuk maintenance, untuk menjaga kecantikan bandar-bandar kita perlu diadakan. Dan lebih daripada itu ialah minat mereka yang mentadbir untuk menentukan kawasan yang ditadbir oleh mereka adalah kawasan yang cantik dan amat menarik. Dan komitmen yang tinggi dari semua peringkat termasuk kerjasama daripada pihak swasta, badan korporat dan badan bukan kerajaan bagi memastikan rancangan, pelaksanaan dan pengurusan dalam pembangunan landscape dapat dilakukan dengan efisien. Dengan kerjasama ini, masyarakat akan lebih menghargai alam sekitar dan landscape yang menjadi untuk faedah bersama. Seiring dengan sambutan Hari Landscape Negara tahun 2019, saya harap usaha pembangunan landscape negara yang mampan dan berkualiti serta selari dengan Sustainable Development Goals akan dipertingkatkan. Saya ingin mengucap tahniah kepada Jabatan Landscape Negara dan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Pengurusan Putrajaya di atas inisiatif landscape ini dan juga usaha mereka untuk mengiktiraf pihak-pihak yang terlibat dalam landscape negara seperti PDP, pemaju-pemaju kegiatan industri komuniti setempat, NGO serta para sukarelawan. Diharap dapatlah kita bersama-sama berusaha menjadikan Malaysia negara taman terindah untuk faedah generasi Malaysia akan datang. Dengan ini saya meresmikan sambutan Hari Landscape Negara 2019. Sekian.